waktu-waktu macam ni adalah masa-masa yang crucial, masa-masa yang crucial especially untuk pelajar dan juga untuk pensyarah. Terima kasih juga kepada yang hadir, yang sudi untuk hadir pada hari ini. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri dulu lah. Okey, nama saya Nur Razila binti Razwan. Saya adalah pegawai psikologi kanan di unit kejayaan dan kaunseling UiTM Puncak Perdana. Kepada mungkin yang tidak tahu, di kampus Puncak Perdana kita dah dapat kaunselor tetap, iaitu saya lah, bermula pada tahun ini. Jadi untuk makluman, di unit kejayaan dan kaunseling kita menyediakan perkhidmatan kaunseling untuk pelajar dan juga staff, bukan hanya pelajar tapi juga staff, dan juga kita juga membuat dan membantu untuk program-program pembangunan kerjaya. Jadi kalau nak perlukan bantuan pada pelajar, nak minta bantuan untuk tengok resume ataupun mungkin dia tak tahu ke mana arah tuju dia punya mungkin dalam si career development ke, boleh datang dan minta lah dijumpa dengan kaunselor-kaunselor. Bukan hanya saya, kaunselor-kaunselor lain pun boleh kalau dekat kampus-kampus lain. Okey, untuk hari ini tajuk kita adalah lebih kepada anda okey. Anda okey ni lebih kepada nampak macam general kan, tapi sebenarnya ada banyak perkara kenapa kita buat benda ni. Okey, kenapa ada 3 objektif untuk program pada hari inilah. Kalau biasa yang ataupun orang yang pernah mengikuti program kami, ini adalah sebenarnya program secara bersiri lah. Kita dah buat tahun ini adalah kali ketiga. So kita punya objektif untuk program ini adalah yang pertama untuk membantu meningkatkan kefahaman tentang pengurusan emosi yang baik. Yang kedua untuk memberi kemahiran daripada segi self-care, macam mana nak, mungkin ada teknik self-care yang anda atau tuan-puan boleh gunakan untuk bantu diri tuan-puan ataupun para pelajar sekalian. Dan seterusnya of course untuk membantu memberi sokongan emosi lah sepanjang pandemik COVID-19 ni. Kita tahu banyak perkara yang terjejas dan saya percaya all of you are struggling. Walaupun mungkin dari segi keuangan tidak terjejas, tapi emosi tu sangat terganggu lah. Macam saya sebagai kaunselor pun, walaupun yes, I learn lots of self-care punya teknik, tapi ada masa dia macam emosi tu dah hujung-hujung je kadang-kadang. So kalau cakap pasal koyak, I know what is the meaning of koyak, because bila terlalu banyak benda di keliling kita, benda tu agak sukar lah untuk kita untuk terima. Jadi diharap agar program ni dapat memberi sedikit manfaat untuk tuan-puan dan juga para pelajar. Okey, tanpa melengahkan masa, saya kenalkan sedikit kita punya penceramah pada hari ini. Penceramah kita adalah Puan Nur Izzati Kamaluddin, merupakan konsultan ataupun ahli dan juga ahli psikologi pendidikan di Az-Zahrah Education Network, dan berpengalaman selama 12 tahun dalam bidang pendidikan early childhood lah, pendidikan awal kanak-kanak, dan memiliki pendidikan daripada IIUM, International Islamic University Malaysia ataupun UIA, bermula dengan Bachelor of Human Science in Psychology dan Master in Education dalam Educational Psychology lah. Okey, tanpa melengahkan masa, kita jemput Puan Nur Izzati untuk berkongsi dengan kita pada hari ini. Saya silakan Puan Izzati. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada semua yang bersiaran bersama kita hari ini. Terima kasih banyak Cik Azila, sahabat baik saya yang sebagai penganjur dalam program ini. Anda okey okey. Sebelum kita mulakan, izinkan saya untuk kongsikan skrin saya untuk slide kita pada hari ini. Okey. Program kita hari ini santai sahaja, cuma slide ni disediakan supaya saya tidak terlalu melalut ya. Okey, boleh nampak ke? Kalau nampak mungkin boleh sedang cakap. Presenting. Oh, sedang presenting Nampak ya? Nampak ya? Dah nampak. Alright. Okey. Okey, insyaAllah kita berkenalan sikit. Izinkan saya Nur Izzati Kamaluddin, so izinkan saya bersama dengan anda hari ini. Ramai yang tadi seperti yang Cik Azila katakan, yang ramai yang sedang stres ya. Saya juga dimaklumkan minggu ni adalah minggu assessment ya untuk pelajar. Dan saya pasti di sini pun saya nampak ada beberapa yang saya jangkakan lah staff mungkin pun sedang menghadapi lambakan kerja and then kena balancing work from home lagi kan, memang bukan mudah untuk melalui semua itu. Jadi saya nak tekankan hari ni
It's okay to not be okay. Kalau tak okay macam koyak ke apa tadi Cik Azila maklumkan, memang okay je sebab kita memang dalam satu keadaan yang sedang tidak okay Pandemik ni berlaku 100 tahun sekali. Siapa-siapa yang dalam ni mungkin daripada public health ke mungkin dapat tengok bagaimana sejarah pandemik ni dia berlaku 100 tahun sekali dan kita adalah sebahagian daripada sejarah 100 tahun sekali tu. Of course, it's not easy Okay, sebelum kita teruskan, boleh saya tahu tak dekat dalam ni dari mana bersiaran? Dari rumah ke, kampus ke, office? Mungkin boleh kongsikan sikit di ruangan chat box? Okay, dari rumah, dari office. Okay, terima kasih banyak. Puan Nur Ain, Puan Fazila, Puan Rahayu, Puan Farah, Puan Hairul Yadah Elias, terima kasih banyak kerana datang secara virtual hari ni secara maya. Okey, ada yang office, ada yang rumah. Maksudnya ada yang work from home, ada yang perlu ke office sekarang ni pergi office pun rasa tak selamat, duduk rumah pun rasa ada banyak benda nak kena jaga kat rumah Okey, rumah office ni di mana? Kalau mungkin boleh just shout di ruangan chat. Di Selangor ke, ada yang dari Puncak Alam, satu lagi apa? Puncak Perdana Mukah, Masya Allah, ada dari Mukah Sarawak, dari Shah Alam, Bandar Seri Coalfield, Shah Alam, Puncak Alam, Dengkil, Puncak Alam. Okey, ada yang dari jauh dari Mukah Sarawak, ada yang Puncak Perdana, Puncak Alam, Shah Alam. Okey, terima kasih banyak Alhamdulillah saya syukur sangat sebab walaupun tak ada yang buka kamera tapi saya tahu anda sedang mendengar dan memberi perhatian dengan kita hari ini. Terima kasih banyak atas respon. Okey, satu lagi saya nak tahu, boleh tak kita berkenalan sikit di sini ada staff ke pelajar? Boleh tak kongsikan sikit status anda jadi kita, saya pun tak adalah syok sendiri je kan. Saya ingatkan untuk pelajar rupanya ramai yang staff. Oh, ramai staff Staff. Okey. Okey, Masya Allah, nurse jaga pasien COVID di ICU, Masya Allah. Terima kasih banyak Puan Sohana sebagai frontliner kita di sini tak terbalas jasa sebagai frontliner sekarang ni, memang sangat-sangat mencabar keadaan sekarang. Okey, staff, Encik Mak Zain, Puan Yadah, staff. Okey. Okey. So kat sini ramai staff saya mengandaikan hari ni ramainya student. Dikabarkan student ni tengah assessment week, mungkin mereka yang stress kot. Okay. So dekat sini kita ternyata andaian saya salah, nampak sini ramai staff Okay, mungkin boleh kongsi tak sebelum kita pergi ke slide seterusnya kan, kenapa datang ke program ini, apa expectation yang ada untuk duduk dalam program ni selama mungkin 1 jam Okay, sedang nak tahu apa itu stres ke, nak tahu cara penjagaan diri ke, ada tak apa-apa yang boleh mungkin 1-2 perkongsian expectation lah melalui program ini. Okey, senyap je Okey, tak apa. Okey, nak dapatkan panduan sharing Puan Izzati. Terima kasih banyak Puan Nur Ain Okey, nak dengar tips urus stres. Okey. Menambahkan pengetahuan Puan Rahayu. Okey. Terima kasih banyak atas perkongsian. Okey, saya pasti rata-rata di sinilah sebagai staff, sebagai yang dah orang-orang, terima kasih Puan Khairus Sulhi, minta maaf nak dengar sharing. Okey, saya pasti ramai di sini sebagai staff, sebagai orang-orang yang dah berkerjaya selama beberapa tahun dalam kerjaya ni mesti dah sangat mesra, sangat kenal dah dengan stres ni Saya pasti semua di sini lebih-lebih kenal lagi dengan stres. Cuma hari ini kita nak tengok satu-satu, susun balik apa yang kita kenali stres tu, kita susun balik dan kita beri nama-nama dekat dia supaya kita lebih mudah nak uruskan dia. Okey, saya kongsikan sekali lagi skrin saya. Okay, boleh nampak ke?
Boleh. Okey, terima kasih. Alright, insyaAllah kita 3:10. Kita sambil-sambil ya, santai-santai. Waktu saya tengah play saya punya PowerPoint ni, saya tak nampak participant. So kalau ada soalan ke kat chat box, saya mohon Cik Azila maklumkan pada saya ya. Okey. Okey. Jadi stres ni adalah sebahagian daripada kehidupan kita sebagai manusia. Manusia biasa akan berhadapan dengan stres. So kalau di sini ada yang malaikat ke hadir, dia tak adalah rasa stres. Tapi kalau semuanya manusia, stres ni adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Dia akan datang, jadi kita perlu uruskan dia. Stres ni nasihat untuk diri saya sendiri jugalah kan. Macam-macam stres macam saya telah mengajar kanak-kanak yang prasekolah. Saya pernah mengajar kanak-kanak sekolah rendah, kemudian pernah juga mengajar part time di UiTM Puncak Alam di Higher Education. Jadi stresnya pelbagai, nak handle kanak-kanak, nak uruskan yang sekolah rendah, nak uruskan yang pelajar di peringkat tinggi, lain stres yang mereka hadapi. Okey, kita sebagai orang dewasa yang perlu menguruskan pelajar juga mempunyai stres yang berbeza. Okey, jadi terdapat dua jenis stres yang kita hadapi sebagai manusia. Satu, eustress. Ini adalah stres yang baik ataupun stres yang positif. Kerana eustress ni dia akan beri rangsangan kepada kita untuk mengejar kejayaan. Okey, supaya kita ada pencapaian, kita mencapai sesuatu dan kita rasa seronok bila kita dapat menangani eustress tu, macam kita akan rasa seronok. Contoh eustress ni, katakanlah kalau kita nak pergi vacation, nak pergi holiday, so kita akan stres, ada juga tekanan dia nak kena susun baju, nak kena pastikan kat sana ada makanan ke, makanan halal ke tak, apa semua dan sebagainya kan. Tapi ia adalah stres yang positif, memberi rangsangan kepada kita untuk mencapai sesuatu. Okey, tapi ada juga satu lagi stres yang kita panggil distress. Okey, distress ni dia lebih negatif lah. Dia berbentuk tekanan dan menyebabkan memberi kesan ke atas badan kita dan boleh menyebabkan kemurungan. Okey, ada dua stres. Satu positif, satu negatif. Yang positif untuk bantu kita mencapai kejayaan. Ada satu lagi stres yang memberi tekanan dan boleh memberikan kita kemurungan. Okay, jadi sebenarnya stres ni adalah sebahagian daripada kerjaya kita, daripada mungkin sebagai pelajar pun memang perlukan juga stres ni. Eustress ni lah, dan stres ni ada curve dia. Okay, di mana, okay saya cari pointer ya. Okay. Okay, kalau kita ni hidup kita tak ada stres, too little stress, okay, kita akan jadi tak aktif, laid back, tak ada menghasilkan sesuatu dalam hidup kan. Lama-lama stres juga, ya. Okay, di sini kita ada optimum stress. Bila kita ada satu rangsangan ya, contohnya dalam kerjaya kita ada satu rangsangan-rangsangan sikit. Mungkin orang atas kita suruh kita buat program ya. Susah nak kena buat program ni, tapi lepas kita dah menghasilkan, berjaya menganjurkan program tersebut, kita akan rasa puas sangat. Ya. Jadi di situ stres kita berada di tahap yang optimum. Ada keperluan untuk eustress ni supaya performance kita meningkat. Okey. Tetapi jika stres terlalu banyak, ada overload of stress, kita boleh menyebabkan kelelahan, fatigue dan juga exhaustion, penat burnout dan sebagainya. Saya maklum yang kita punya frontliner saya mungkin sekarang ni overload sangat dengan pasien ramai dan sebagainya. Jadi mereka sangat memerlukan sokongan daripada kita, masyarakat dan juga dia punya pegawai psikologi lah di KKM sana ya. Okey, ini yang burnout bila stress level terlalu tinggi, dan performance kita pun sebenarnya akan menurun bila stress level terlalu tinggi. Jadi kalau boleh kita ni optimum ni supaya performance kita kekal meningkat. Okey, sebelum kita kenali petanda stres, kalau boleh kita duduk, rehatkan badan. Okey, tarik nafas sikit.
Okay, tarik nafas sekali lagi. Okay, sekarang ni kita nak tengok badan kita kita nak bina satu peringkat ketara sedar yang mana kita sedar akan keadaan badan kita. Okay, ada tak keadaan kita rasa mudah rasa letih, rasa lemah badan, tiba-tiba degupan jantung meningkat, sakit bahu atau belakang, pening kepala ya. Okey, kalau badan kita menunjukkan petanda-petanda ni maksudnya ini adalah badan kita dalam keadaan stres. Kadang-kadang kita ni kuat kan, minda kita ni kuat. Oh tak adalah, saya okey, saya masih okey lagi. Anda okey? Oh saya okey, saya okey. Tapi rupanya badan kita dah ada tunjukkan petanda stres. Okey, kemudian kita periksa pula emosi kita. Kalau nak tahu kita ni tengah dalam stres ke tak kan, satu kita mudah marah, cepat je nak snappy kan, cepat je rasa nak marah. Kemudian sering berasa kecewa ya, kadang kita dalam keadaan pandemik ni lagilah kecewa kenapa orang lain tak ikut SOP ya, kenapa doktor buat macam ni, kenapa KKM buat macam ni, kenapa MKM buat macam ni kan, sering merasa kecewa. Kita merungut selalu, kerap rasa takut ya, nak pergi mana-mana pun kita rasa takut kan. Kemudian kita rasa sensitif. Baik, dari segi psikologi pula, kadang-kadang kita akan ada lemah daya ingatan. Macam terlupa pergi dapur nak ambil apa ya, mungkin terlupa, lekas terlupa ya, rasa tertekan, kemudian fikiran kita bercelaru, pemikiran kita susah untuk kita susun dan mengganggu kita punya penyelesaian masalah. Kemudian kemurungan, rasa tiada motivasi, pagi-pagi bangun ya Allah nak masuk kerja tu kan rasa tak motivated. Jadi ini adalah petanda-petanda stres. Bila kita tahu petanda ni bukan sebab kita nak panik, saya ni stres lah kan, tapi supaya kita dapat tangani, kita boleh uruskan, oh badan saya bagi tahu yang saya dalam keadaan stres. Jadi ada perkara-perkara yang saya perlu lakukan untuk turunkan balik stres tersebut. Okey, kerana stres ni dan stres yang baik adalah bersifat jangka pendek. Stres, okey habis. Stres, kita dah buat satu, habis. Okey, untuk hari itu saja. Tapi kalau chronic stress dalam peringkat jangka panjang, malam pun masih terfikir-fikir, tidur pun terganggu, lepas tu bangun pagi esok pun dah terfikir, kemudian di peringkat yang sangat jangka panjang itu boleh membawa kesan kepada tubuh badan kita. Ya, kesan pada jantung, kesan pada tekanan darah dan sebagainya. Okey, kalau saya kongsi sikit lah mungkin kat sini ramai ada ibu bapa, sebagai ibu bapa di rumah ya, di peringkat early childhood ni kadang kita sangat-sangat perhatikan tanda-tanda ni pada kanak-kanak. Kanak-kanak juga, kadang-kadang anak ni dia tak datang kat kita, dia cakap, mama saya stres lah kan. Jadi kanak-kanak dia tak bagi tahu macam tu, dia belum kenal lagi stres. Jadi kadang dia bagi tahu tu dengan keadaan badan dia. Sebab kanak-kanak ni sangat aware dengan badan dia, tubuh badan dia. Mama sakit perut lah, rasa macam nak muntah. Kenapa? Makan apa? Tak ada salah makan. Ya, semua benda okey je. Tapi sakit perut rasa nak muntah. Itu adalah ciri-ciri petanda stres untuk kanak-kanak. Okey, baik. Stres dan ODL. Okey. So ODL ni ya mungkin it's normal to feel stressful kerana ada beberapa sebab. Satunya ada perkara-perkara yang di luar kawalan kita, contohnya internet connection ya. Kemudian kita tak nampak student kita punya muka, maklum balas ya. Contohnya macam saya sekarang ni pun tengah bercakap depan skrin saja, saya tak pasti partisipan masih dengar ke tidak ya. Zila masih di situ Boleh dengar ke? Okey, masih lagi. Thank you. Terima kasih atas maklum balas ya. Okey. Kedua disebabkan oleh Zoom fatigue. Boleh. Okey, thank you Azila. Okey, Zoom fatigue ini kelesuan, kita rasa lesu sangat. Macam kenapa ya kerja kat rumah tapi rasa letih sangat. Ya, kerana akibat penggunaan skrin yang terlalu lama. Okey, bila penggunaan skrin kita tinggi, kita kurang bergerak secara fizikal. Waktu kat office mungkin kadang kita dah kita guna skrin, kemudian kita akan berjalan pergi kelas, kita akan berjalan pergi tandas, kemudian kita jumpa pula bual sekejap dengan our colleagues. Kemudian pergi ke sana turun untuk makan pula dan sebagainya. Tapi bila kita di rumah, kita kurang pergerakan yang fizikal dan ini boleh menyebabkan gangguan tidur.
Sebab otak kita memerlukan tidur yang kualiti untuk berfungsi secara optimum. Kita kena replenish balik every night bila kita tidur, otak kita rehat, sebab kerja depan komputer ni banyak guna otak kan. Kemudian multitasking, ini saya pun samalah, kadang-kadang sambil kita dengar talk, nanti kita dengar talk, lepas tu kita balas WhatsApp, lepas tu sambil tu kita tengah tulis report ke dan sebagainya. Sangat common, tak bersalah, tak salah buat, cuma ianya kurang mesra otak. Jadi otak kita rasa letih sangat, lepas dah habis kerja tu rasa letih lain macam ya. Okay, it's just macam mana otak kita bekerja lah, sebab otak kita ni Allah cipta sangat hebat dia cuma dia tidak boleh dia tak boleh lah macam komputer. Otak kita memerlukan masa untuk bertindak balas. Jadi bila banyak sangat, laju sangat kena buat ni, jadi dia kurang mesra otak. Otak kita rasa letih. Contohlah kalau kita mengajar, saya ni bekerja dengan kanak-kanak kan, kalau kita ajar anak membaca di rumah ke dan sebagainya, itu stres juga kan kadang parents ni. Kadang kita nak sumbat semua. Jadi tak boleh, dia tak mesra dengan otak kanak-kanak, tak mesra dengan otak manusia. Dia bukan macam apps. Download je, anak kita terus pandai baca. Dia akan sikit-sikit, sedikit demi sedikit, supaya otak kita boleh cernakan maklumat dengan lebih baik. Okey, kita dah kenal stres, dah kenal tekanan, dah kenal rangsangan. Ada stres yang positif, ada stres yang negatif. Okey. So, adakah stres ni perlu ditakuti ya? Sebenarnya kita tak perlu takut sebab kita dah kenal dia dah. Dah kenal, oh rupanya stres macam ni, level stres begini. Okey, jadi kita boleh mengamalkan penjagaan kendiri. Okey, amalan penjagaan kendiri ni kita jaga diri kita sendiri yang dilakukan dengan keazaman ya, untuk mengekalkan atau meningkatkan kesejahteraan diri kita. Especially waktu pandemik ni kan, memang sangat mencabar. Macam tadi ada yang maklumkan, nurse jaga pesakit COVID, sangat mencabar. Okey, jadi kita perlu adakan masa untuk menjaga diri kita sendiri, baru kita boleh menjaga orang lain dengan efektif. Okey, contoh ya, seorang guru ni, dia menjalankan penjagaan kendiri, dia rasa fresh. Contoh pagi dia dah sarapan, dia dah makan kenyang-kenyang, kemudian dia sempat solat subuh, baca Quran apa semua. Okey, kemudian seorang lagi guru tak sarapan ya, lepas tu malam tadi pun tidur lewat ya, tidur lewat sangat, dia scrolling ke macam tak nak tidur nak tidur lewat dan sebagainya. Okay, and then bila bangun dia kelang kabut. Kemudian dua guru ni, satu yang tadi dah settle, satu lagi guru masuk dengan kelang kabut, jumpa pelajar. Ya, tiba-tiba pelajar dalam kelas ni dia tantrum sebab dia lapar. Ya, kadang-kadang pelajar kecil kan. Agak-agak guru mana yang boleh tenang dan menguruskan situasi tersebut? Yang ada penjagaan kendiri ke yang tak jaga, tiada mengamalkan penjagaan kendiri? Okey. Okay, saya tanya, saya jawab ya untuk menyingkatkan kita punya proses hari ini. Okey, selalu dalam melalui pengalaman saya, selalunya guru yang dia boleh dah jaga diri dia sendiri, diri dia settle, keperluan-keperluan dia semua dah selesai, dia yang lebih boleh menguruskan situasi-situasi yang cemas. Baik. Dalam komponen penjagaan kendiri, kita ada 5 komponen utama. Okay, satu fizikal, minda, emosi, sosial, rohani. 5. Sebagai kita sebagai manusia, kita ada komponen-komponen ini. Mungkin di sini ada yang staff, admin staff mungkin ada juga yang pensyarah. Mungkin tuan-puan lebih maklum dari saya, cuma boleh juga kita kongsikan dengan pelajar kita, ingatkan mereka untuk menjaga penjagaan kendiri, kerana di peringkat awal dewasa ni, ia adalah peringkat yang sangat baik untuk mereka belajar menjaga diri mereka sendiri. Sebab bila pelajar-pelajar ni dah masuk ke dalam alam pekerjaan, mereka pula selalunya kena jaga orang lain Nanti kena, mungkin kalau dia
doktor jaga patient, jururawat dia kena jaga patient, dia guru kena jaga anak murid dan sebagainya. Dan juga mereka akan melangkah ke satu transisi hidup berkeluarga dan sebagainya. Menjaga jaga ibu ayah, menjaga anak, menjaga pasangan. Jadi di peringkat awal dewasa adalah peringkat yang dirasakan sangat baik untuk mereka mengamalkan penjagaan kendiri ni menjadi salah satu daripada habit mereka. Okey, kita tengok satu-satu apakah itu penjagaan kendiri dari sudut fizikal. Okey, waktu kita kecil, selalunya ibu bapa kita yang akan jaga kita. Ibu bapa kita akan berikan keperluan asas fizikal kita. Contohnya dia bagi makanan yang sihat, dia masakkan kita makanan, bagi kita minum bila kita haus. Kemudian dia akan pastikan kita tidur yang secukupnya ya. Kebersihan diri, pastikan kita mandi ya. Dulu kecil-kecil susah nak mandi kan. Jadi mak ayah kita akan sentiasa ingatkan kita pagi mandi, nanti petang mandi ya. Dan mak ayah kita akan pastikan kita boleh dapat main kat luar, bersenam ringan dan sebagainya. Jadi bila kita dah dewasa pun sama juga kita kena jaga fizikal kita sebab kita hanya badan kita tak boleh ganti ya. Jadi kita perlu menjaga fizikal kita macam mana mak ayah kita jaga kita dulu. Pastikan diri kita ni dapat makan yang sihat, dapat minum yang secukupnya, dapat tidur, dapat pastikan kebersihan diri ya. Biasalah especially zaman pandemik ni, saya pun bersalah juga ya. Kadang masuk kerja dulu, mandi kemudian ya, ada ke yang macam saya? Okey, jadi penting untuk kita amalkan rutin harian. Okey, rutin harian kebersihan diri walaupun kita bekerja di rumah, kita perlu amalkan rutin juga supaya badan kita rasa selamat ya, masih dapat rutin yang sama. Seterusnya kita boleh amalkan pernafasan panjang. Cik Azila mungkin boleh betulkan ya, deep breathing. Pernafasan dalam, pernafasan panjang, saya pun tak pasti. Tapi pernafasan panjang ni, kita ambil nafas dalam, okay, kemudian kita tahan dan kita lepaskan perlahan-lahan, hembus perlahan-lahan. Okay. Bila kita amalkan pernafasan panjang, sebenarnya kita memberi penjagaan kepada otak kita, memastikan dia dapat oksigen yang secukupnya. Ya, dan otak kita rasa lega bila kita dapat oksigen yang cukup. Mungkin boleh Google, ya, tengok YouTube bagaimana untuk mengamalkan pernafasan panjang ni. Sebaik-baiknya di saat pandemik ni lebih baik lagi lah. Kerana dengan kes yang makin meningkat ya, dengan banyak berita-berita yang kita dengar, kadang-kadang otak kita akan rasa tak selamat. Ya, kita rasa kita dalam bahaya. Saya kongsi sikit macam saya merupakan bekas pesakit COVID. Saya kena COVID dapat dari tempat kerja suami. Okey, jadi kadang-kadang bila kita boleh rasa bahaya tu macam nanti Kang ada beberapa kerisauan dan sebagainya. So ambil nafas panjang supaya otak kita rasa okay, safe. Kita duduk rumah je sekarang ni kan, tak ada apa-apa yang bahaya pun ya. Okey, seterusnya kita cuba juga untuk asingkan tempat kerja, tempat rehat dan tempat bersenam supaya bila kita kerja kita boleh fokus. Waktu kita tidur kat bilik atas katil tu memang tak ada related dengan kerja, kita boleh rehat serehat-rehatnya, dan bila kita bergerak bersenam kita boleh meninggalkan kerja sekejap dan kita boleh bergerak dengan aktif. Ini seboleh-bolehnya lah kita asingkan. Okay, jadi fizikal kita dapat bergerak mengikut kesesuaian tempat. Okey. Baik, seterusnya untuk penjagaan minda kita. Disebabkan sewaktu ODL kita ada banyak masa untuk menggunakan skrin dari sudut apabila kita buat kerja ya. Jadi ambil masa untuk rehat dari skrin. Sebab kita tengok juga kadang sekolah rendah ya, pelajar sekolah rendah, pelajar universiti, kadang-kadang dia bekerja di skrin, kemudian dia main pun dia punya bermain pun di skrin, dia main game, rehat dia pun dekat skrin juga, dia main game, dia chat dengan kawan WhatsApp dan sebagainya. Ya, jadi kadang-kadang kita ambil masa untuk break kejap, rehat daripada skrin. Urus masa dan tulis susunan prioriti, saya rasa
tuan puan yang kat sini lebih tahu lagi lah. Cuma mungkin kalau ada student mungkin kita boleh kongsikan dengan student kita. Especially bila assignments dan sebagainya dalam waktu-waktu yang sangat tidak menentu. Ada ahli keluarga tiba-tiba dapat COVID jadi semua dah pending dan sebagainya. Jadi kita boleh bimbing mereka. Kalau dapat kita curi masa tidur sekejap 10-15 minit waktu siang kita tidur-tidur ayam saya pasti kat sini ramai je yang dah buat ini cuma hanyalah mengingatkan semula. Dan elakkan multitasking, especially kalau kita ada big things coming, ada mesyuarat penting ke dan sebagainya, kita elakkan buat multitasking supaya otak kita rehat sikit lah, tidak terlalu terbeban. Okay, kenapa penjagaan kendiri kita jaga minda kita? Kerana minda kita ni adalah anugerah yang sangat berharga. Once kalau minda kita, fizikal kita sakit, minda kita sakit, kita tidak dapat melakukan tugasan kita dengan baik. Dan hanya kitalah yang boleh mengambil langkah-langkah untuk menjaga diri kita. Okay, seterusnya di peringkat penjagaan emosi juga pula, kita cuba fokus perkara yang dalam kawalan. Okay, ada perkara yang kita ada kawalan, ada perkara yang luar kawalan kita. Jadi yang luar kawalan kita boleh let go. Contoh lah kat sini dalam zaman pandemik ni, contohnya orang yang tidak ikut SOP. Kita tengok apa orang ni tak ikut SOP dan sebagainya. Kemudian ada orang lain panic buying, ada parlimen pula begini, yang politician pula begini. Boleh tak kita kontrol parlimen? Boleh tak kita ada kontrol untuk siapa yang panic buying, siapa yang tak panic buying? Kita tak ada kawalan. Tak boleh. Okay, thank you. Kita tak boleh kawal, tak boleh kawal pun orang lain ikut SOP ke tak ke kan, tapi boleh tak kita pastikan diri kita ikut SOP? Okay, boleh tak kita pastikan diri kita mengikut SOP social distancing? Okay, boleh tak kita kawal penggunaan social media kita daripada kita scrolling je kan macam dah cukup kot macam tu. Okay, jadi news kat luar semua kita tak boleh kawal. Kita hanya boleh kawal apa yang kita buat. Contohnya sekarang ni ada yang masih lagi PKP 1 dulu orang excited try resepi apa semua kan. Ada PKP 3 ni orang dah tak larat dah. Jadi tapi masih ada yang cuba juga untuk menghiburkan diri di rumah. Itu adalah perkara-perkara yang dalam kawalan kita. Contoh yang lebih ni lagi waktu kita nak buat test COVID kita nak tunggu test COVID tu keluar kan, punyalah rasa berpeluh tangan, berpeluh dahi semua kan, satu malam tak boleh tidur. Okay, sebenarnya kita tak ada kontrol pun kalau test tu positif atau test tu negatif. Kalau dia positif, dia akan positif lah. Kalau dia negatif lah. Jadi kita cuba untuk kontrol apa yang kita boleh buat. Maksudnya kita dah tahu kita tengah buat test, okay, kita tak keluar, kita stay kat dalam rumah, kita tak nak, kita elakkan daripada menjangkiti orang lain. Itu sahaja yang kita boleh kawal. Baik, seterusnya mungkin sama juga tadi kita lakukan aktiviti hobi yang kita sukai. Ini adalah mungkin sebelum ni kita rasa kita tak perlukan pun, tak payah kot kan. Tapi dalam waktu-waktu yang mendesak ni kita ini hobi ni macam jadi satu keperluan untuk kita release kita punya emosi dan sebagainya. Kerana emosi kita ni dijangkakanlah kita akan terjejas untuk satu jangka masa juga kerana kita hidup dalam keadaan pandemik. Jadi untuk pastikan kita masih optimum lagi, kita masih ada, kita perlu lagi bekerja, kita perlu lagi berikan performance yang baik dalam untuk tahun-tahun akan datang. Jadi hari ini kita cuba, kalau kita rasa ada masa lebih sikit, kita buat hobi-hobi yang kita suka, masak ke, berkebun dan sebagainya. Ketiga, kita cuba dengar luahan diri kita sendiri, kita terima emosi dan tetapi kita cuba kawal tindakan. Contohnya kita rasa takut sebab COVID, rasa tak selamat, kita dengar luahan, oh saya tengah rasa tak selamat ni, saya tengah rasa tak okey, saya tengah koyak dan sebagainya. Dengarlah luahan kita sendiri. Kadang-kadang kita nak luah kat orang lain, orang tak nak dengar kan, kita dengarlah luahan diri kita sendiri. Macam di Tadika, kita juga ajar kemahiran ni pada kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni dia
Kalau dia nangis, dia tak tahu kenapa dia nangis, dia tak tahu dia rasa sedih. Jadi dia kena label emosi dia. Oh, awak tengah rasa sedih ya. Kalau ni, oh awak ni tengah marah sebenarnya. Jadi kita pun kadang-kadang dalam keadaan pandemik ni dengan marah, penat, marah, penat, sedih semua campur kan. Jadi kita pun dah tak tahu dah saya rasa apa sekarang ni kan, rasa bengang je. Okay, jadi kita dengar, check emosi kita kejap. Tengah rasa apa Oh, tengah marah sebenarnya, tengah bengang juga ni kan. Tapi tak semestinya tindakan tu kita kena melepaskan marah kat orang. Ya, tindakan kita kawal tapi emosi kita terima. Kemudian kita juga cuba melakukan suacinta, ya. Ini istilah yang agak baru, kita panggil self compassion. Kita melayani diri kita sendiri sebagai teman yang baik. Okey, contoh kalau kita kawan kita datang kat kita cerita, contohlah petik nama Zila kan. Zila, aku tak boleh lah kerja kat rumah, macam susah lah. Anak lagi apa semua dan sebagainya, dengan work from home, lepas tu nak kena masak lagi semua kan. Apa kita akan cakap kat kawan kita? Cakap, tak apalah, kau buat lah pelan-pelan, okey kot nanti tu kan. Memang susah pun kan. Jadi bila keadaan dalam diri kita, kita tengah sedang ada luahan tu kan, macam susahnya nak work from home ni, anak lagi, nak masak lagi semua kan. Kadang-kadang kita bersikap kritikal, aku ni kan orang lain pun susah juga kan. Tapi tak adalah merungut macam ni. Ada tak kita cakap kawan kita cerita, orang lain pun susah juga, merungut je kau ni kan. Mestilah kita akan bagi respon yang baik, yang compassionate. Jadi sama juga dengan diri kita, kalau rasa macam overwhelmednya, rasa kan hari ni macam tak ada mood lah, baru dapat berita kematian, semalam ada sahabat tu meninggal sebab COVID. It's okay, tak apa, pelan-pelan, memang terkesan pun, tak apa, kita cuba buat pelan-pelan cakap kat diri sendiri, suacinta. Baik, seterusnya dari sudut sosial, kita cuba menetapkan batasan komunikasi, waktu tingkah laku. Kadang kita tahu student pukul malam pun nak message juga dan sebagainya, kadang ada yang benda penting lah. Tapi kalau kita rasa tak penting, memang boleh je maklumkan, saya memang tak dapat nak attend kalau waktu malam sebab saya perlu rehat dan sebagainya. Kemudian kita cuba amalkan komunikasi asertif, iaitu menyuarakan keperluan tanpa menyakiti orang lain. Saya pasti kat sini ramai yang dah lebih tahu lagi untuk communicate keperluan-keperluan kita tanpa menyakiti orang lain. Okey, ini satu dapatan yang agak menarik. Zoom fatigue ni, contohnya penggunaan Zoom yang menyebabkan kita rasa letih sangat. Okey, dia lebih amplified. Kita akan lebih rasa letih, rasa lesu jika kita tidak rasa kita belong to the group. Kita bila kita rasa kita tak participate, kita tidak join the conversation, kita tak sama-sama mengikuti, menyertai perbincangan dalam Zoom fatigue tersebut, kita akan rasa lebih letih. Okay, jadi it's okay to join the discussion. Kita cuba sertai diskusi dalam kelas, mesyuarat. Mungkin dalam kelas, bila kita buat kelas, kita buat dalam bentuk discussion supaya pelajar-pelajar kita pun tak letih sangat mengalami keletihan Zoom ini. Ya, kerana mereka rasa mereka dapat berdiskusi, bagi pendapat, menyatakan pendapat. Jadi tiba-tiba kelas 1 jam, dah habis dah sekejap je kan. Macam ni mungkin saya one way communication ni mungkin rasa lebih lama lagi lepas ni semua kena self care kalau tidak dapat Zoom fatigue. Okey, baik. Dari segi rohani yang ni saya kira yang terakhir. Okey, penjagaan kendiri yang terakhir, kita ini adalah waktu kita memperkuatkan hubungan dengan Tuhan melalui amal ibadah. Ya, ini adalah satu peluang. Selalunya dalam kesusahan, dalam kesulitan, selalunya manusia memang akan memanggil Tuhan. Jadi kita sebagai mahasiswa akademia, tadi ada yang jururawat, mungkin kita menetapkan balik niat kita, balik kepada niat asal. Kenapa kita pilih bidang ini? Kenapa kita menyambung pelajaran? Kenapa kita berkhidmat dalam institusi pendidikan? Kenapa kita memilih kerjaya sebagai jururawat? Ya, jadi kembali kita tetapkan ataupun kita kembali kepada niat asal kita. Mungkin kita juga boleh tulis 3 perkara yang ingin disyukuri setiap hari. Hari-hari kadang-kadang kita dah biasa sangat news yang macam bad news kan.
hari ni 17,000 kes, lepas tu esok yang orang ni meninggal dan sebagainya, kadang-kadang kita ambil masa untuk kejap, memang banyak ujian, tapi ada tak benda yang 3 benda yang saya rasa syukur sangat hari ni, 3 je benda. Okay, jadi sebelum kita habiskan hari kita, mungkin kita boleh cari dulu apa 3 perkara yang kita rasa, oh saya masih belum kena COVID lagi. Alhamdulillah family member saya masih ada lagi dengan saya. Jadi 3 perkara. Jadi kita dalam ujian ni pun kita belajar untuk cari perkara-perkara yang masih kita ada. Okay, walau bagaimanapun kita dah bincang tentang penjagaan kendiri, menjaga diri sendiri, tetapi adalah tidak adil jika kita asyik suruh je staff pelajar semua jaga kendiri, penjagaan kendiri, kena self care lah, kenalah jaga diri sendiri. Kita tidak adil jika kita suruh orang yang memerlukan penjagaan community untuk menjaga diri. Contoh orang-orang yang memerlukan memang dah terdesak, contohnya macam program bakul makanan, hari tu bendera putih, mereka memerlukan ada sebahagian daripada kita memang memerlukan penjagaan community. Jadi kita tak boleh lah cakap mereka self care kan, carilah sendiri. Kita pun perlu membantu pada saat ini. Okey, dan bagi staff pelajar kat sini ke, yang ada pelajar dah masuk, jangan rasa keseorangan. Memang kita dalam isolasi sekarang, kat rumah, office, mungkin seorang-seorang, tak boleh nak dekat dengan orang lain kan. Jadi kalau rasa terlalu terbeban, terlalu stres, dah tak tahu, dah cuba self care tapi memang rasa sangat-sangat terjejas, sebenarnya ramai yang ada bersama dengan kita. Mungkin sebenarnya kita boleh dapatkan sokongan dan kita boleh dapatkan bantuan. Ini adalah contoh-contoh badan yang menyediakan sokongan psikososial untuk kita. It's okay to seek help. Ada orang yang nak mendengar dengan kita. Contohnya talian kasih ada 15999. Kita ingat dulu kalau talian kasih budak kena dera ke kan. Tapi sekarang kalau rasa macam tak boleh tidur lah malam-malam, macam kenapa tak boleh tidur ni kan. Jadi boleh hubungi talian kasih untuk mendapatkan bantuan. Mereka akan bimbing kita macam mana nak urus stres, macam mana kenapa, apa yang kita sedang alami, mereka akan bimbing kita. KKM dan Mercy juga ada talian yang disediakan. Saya pasti Cik Azila pun ada juga memberi sokongan kepada warga UiTM. Contohnya pelajar yang mana sekarang ni sangat uncertain, macam mana ada kerja ke tak selepas ni kan, rasa macam tak ada masa depan, kalau grad pun boleh ada graduation ke tak kan. Jadi ada banyak perkara yang mereka fikirkan. Sebenarnya boleh pergi ke unit kerjaya dan kaunseling UiTM, sangat disarankan. Di sini saya kongsikan talian sokongan psikososial. Mungkin ada di antara kita yang memerlukan sokongan community, boleh hubungi nombor-nombor ini. Mungkin siapa yang nak snap ke, mungkin ada student coming to the lecturer, student yang datang jumpa, bagi tahu lecturer, saya down sangat, saya baru kehilangan ahli keluarga sebab COVID dan sebagainya kan. Kita boleh tolong, tapi kalau kita rasa macam kita pun agak terjejas, tak boleh nak bantu dia, kita boleh halakan mereka ke talian-talian ini. Kadang-kadang kita orang Melayu, orang Malaysia ni kadang-kadang segan sikit lah nak cerita masalah kita kat orang kan. Sekarang ni ada juga AI chatbot yang mana boleh kita gunakan untuk meluahkan perasaan ke kalau dah stres sangat ke kan. Tak ada orang, kita stres, pasangan pun stres, anak pun stres kan. Siapa nak yang tak stres ni, kita berbual lah dengan chatbot. Kita ada 2 chatbot, satu dalam versi bahasa Melayu, satu lagi bahasa Inggeris. Di laman web tabah.my/IRYS. Ini develop oleh UKM. Seterusnya ada webs juga, ada apps juga, nama dia Wisa.
dalam bahasa Inggeris, so kita macam chatting dengan kawan kita. Kalau dapat chat dengan kawan lebih baik lagi lah, itu lebih baik lagi. Tapi kalau mungkin ada perkara-perkara yang agak sensitif nak dibincangkan, mungkin boleh gunakan chatbot ni. Dan akhir sekali, kalau kita rasa tak selesai juga, it's okay to seek any professional help. Kita boleh jumpa pakar kesihatan minda, ya. Mungkin ada ahli psikiatris, ahli psikologi yang boleh kita jumpa untuk kita sebagai satu penjagaan diri kita dalam waktu yang sukar ini. Okey, dah pun 3.46, saya mohon maaf ada terlajak sikit. Okey, insyaAllah dalam ujian ini kita cuba cari makna. Saya pinjam kata-kata dari Viktor Frankl. If there's a meaning in life at all, then there must be a meaning in suffering. Suffering is an irrevocable part of life, even as fate and death. Without suffering and death, human life cannot be complete. So, stres, ujian, musibah semuanya adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Dan sebagai Muslim, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Darinya kita datang, kepadanya kita kembali. Baik, kalaulah tumbuh tidak berpucuk, pasti tidak dimakan belalang. Kalau sabar boleh ditusuk, macam vaksin, pasti gelisah tak dirasa orang. Jadi sabar dan hikmah tak tumbuh sejenak, manusia gundah mencari Tuhan. Musibah datang mendung berarak, mekarlah sabar dalam rintik ujian. Saya pasti semua partisipan di sini sabar-sabar orangnya, dan semakin kuat lagi semakin cekal, semakin tabah insya-Allah dalam kita menghadapi ujian pandemik ini. Terima kasih kerana mendengar. Sampai sini saja. Jadi saya serahkan semula kepada Cik Azila untuk sesi Q&A. Okay, terima kasih banyak Puan Izzati, perkongsian yang menarik, simple tapi ada perkara-perkara yang mungkin kita boleh remind balik, especially bila benda-benda yang kita selalu terlupa kan, nak be empathy to ourselves, untuk kita dengar apa yang kata diri kita, emosi kita sebenarnya. Okay, cuma Puan Izzati tadi saya nampak raise hand ke, Puan Maisarah dia nak tanya apa-apa soalan ke, dijemput? Ya, silakan Puan Maisarah. Sebab Puan Maisarah masih lagi raise hand. Ada ke? Tak ada. Okey, untuk siapa-siapa yang mungkin nak bertanya dekat ruangan chat kita, dipersilakan sebab tadi memang tak ada persoalan lah. Okey, ini daripada Puan Hairul Fazliana. Puan, adakah sesama tanda stres untuk anak-anak? Okay, alright. Terima kasih banyak Puan Hairul. Okay, sesama ya dan tidak, apa pun kena rujuk pada doktor, pada pediatrician untuk dapatkan diagnosis yang patutlah. Mungkin juga kadang bila kita stres ni, satunya immune system kita down, jadi kita cepat dapat penyakit, kemungkinan. Jadi kalau sesama berpanjangan, immune system down, kemungkinan disebabkan stres. Tapi apa pun kita kena jumpa pakar pediatrik lah untuk mendapatkan diagnosis yang lebih tepat. Okay, terima kasih Puan Izzati. Cuma mungkin Puan Fazliana tadi tanya sebab saya cakap tentang sakit perut kan. Anak ni sakit perut sebab memang stres ni dia sangat related dengan perut lah. Kadang-kadang bila kita stres kita akan dapat gastrik juga dan sebagainya. Jadi kalau anak-anak ni kerap kali, kadang memang dia sakit perut, memang doktor diagnosis memang ada cerit berik dan sebagainya, tapi kadang-kadang memang kalau dah prolong sangat, kita tengok ada benda yang berubah dalam hidup dia. Ada ada benda yang berbeza, dia pergi kelas baru, dia kena pergi sekolah ke baru jadi asyik sakit perut je, nak pergi sekolah sakit perut, kemungkinan itu adalah tanda stres. Apa pun kita kena dapatkan nasihat doktor. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan Izzati atas penerangan. Okay, ada lagi ke? Okay, kalau tak ada apa-apa, minta untuk, okay, ada daripada Puan Ida
macam mana untuk mengenali tanda-tanda tanda. Okey. Okey. Cik Zila agak beku di situ. Okey. Okey ke? Okey, nampak line agak ada gangguan. Okey, saya bacakan soalan Puan Iadah Elias ya. Bagaimana untuk mengenali tanda kanak-kanak stres selain tanda-tanda yang dinyatakan? Okey, untuk bagi peringkat kanak-kanak, selalunya kita orang dewasa yang rapat dengan kanak-kanak, kita akan kenal tingkah laku dia. Sebab kanak-kanak dia tak boleh. Kanak stres selain daripada apa yang Puan Okey, Izzati alright, thank you bincangkan Cik tadi. Azila. Okey, untuk kanak-kanak, especially kanak-kanak yang belum pandai bertutur lagi ya, belum pandai bercakap, belum boleh menyatakan kehendak dia ya, tu yang 3 tahun, 4 tahun ke bawah. Kemudian yang 4, 5, 6 kadang-kadang dah boleh bercakap sikit-sikit tapi dia masih belum pandai label lagi ini stres, ini emosi, ini sedih, ini marah dan sebagainya. Okey, jadi untuk kerana kanak-kanak ni sangat limited dari segi komunikasi, kita boleh tengok tingkah laku badan. Okay, tingkah laku badan dia dan perubahan pada perangai, perubahan tingkah laku. Contohnya kalau anak tu sebelum ni dia macam mana perangai yang sebelum tu, kemudian kita tengok lately dia susah nak tidur. Nampak nak tidur macam susah sangat nak tidur. Dia struggle untuk tidur. Kemudian dari segi social, dia tengok dari segi social dia tiba-tiba dia withdraw, dia nak main sorang-sorang je. Berubah, perangai tu berubah. Tapi kalau sebelumnya memang dia seorang, mungkinlah dia memang suka main seorang. Tapi sebelum dia akan dekat kita, cakap dengan kita dan sebagainya, tiba-tiba dia seorang-seorang je. Ya, isolate diri dia. So itu ada perubahan tingkah laku. Kemudian kalau sebelum dia banyak cakap dan sebagainya, tiba-tiba dia jadi pendiam. Ada perubahan tingkah laku. Selalu kalau kami di Tadika, kita akan detect melalui perubahan tingkah laku tersebutlah. Ataupun dia datang tadika tiba-tiba dia buat behaviour, dia ada attention seeking behaviour, tiba-tiba macam lain ni, dia bukan macam ni ya, ada dia ketuk-ketuk meja, nyanyi kuat-kuat kan. Okey, selalunya bila kita nampak perubahan tingkah laku, kita akan tanya ibu bapa, ada tak apa-apa perubahan yang berlaku dalam rumah. Ini perubahan kecil besar sebab kadang-kadang kita rasa perubahan tu kecil je untuk kita yang dewasa. Tapi bagi kanak-kanak yang satu benda yang sangat besar. Contoh, ada sekali tu kami tengok perubahan tingkah laku seorang anak ni lah. So kita check dengan parents, ada tak apa-apa berubah? Tak ada pun, semua macam biasa je. Cuma tu lah atuk nenek dia baru pindah ke Terengganu. Okey, itu adalah satu perubahan sangat besar dalam diri kanak-kanak sebab dia rapat dengan atuk dan nenek dia. Okay, jadi sebenarnya mungkin dia sedang mengalami satu transisi ya, dia stres kat situ sebab dia sedang melalui satu transisi tersebut. Jadi pendek kata, kita tengok tingkah laku, perubahan tingkah laku, itu adalah cara kanak-kanak communicate dengan kita. Jika terdapat tanda-tanda yang lebih serius, kita boleh bawa kepada pakar pediatrik lah untuk diakses. Okay, apa nak buat kalau rasa enam Okay, rasa enam dari segi fizikal atau badan? Okey, itu saya mungkin Puan Nurul Aini boleh jelaskan ke rasa enam tu dari sudut nambing fizikal atau rasa perasaan? Tak rasa apa-apa lah. Tak ada perasaan, marah tak ada, gembira pun tak ada, enam je, kosong. Okey, alright. Okey, terima kasih banyak Puan Nurul Aini. Rasa perasaan tu macam 6, kosong dan sebagainya. Okey, bila kita 6 ni kadang-kadang ada banyak sangat, sama ada terlalu banyak perasaan ataupun kita dah sampai satu tahap yang macam kita dah sampai ke satu tahap yang kita dah habis tangki emosi kita ke, lain-lain keadaan setiap orang lain-lain. Okey, kalau kita rasa kita boleh settle sendiri, kita cuba settle sendiri dulu. Buat yang self care tadi, kita cuba jaga balik diri, makan makanan sihat, senaman dan sebagainya, jaga balik diri kita. Tapi kalau misalnya
benda ni prolong lebih daripada 2 minggu dan kita rasa kita dah tak dapat nak sokong diri kita sendiri, it's okay to seek professional help. Ya, mungkin boleh dapatkan servis perkhidmatan dari Cik Azila ataupun boleh call 15999 untuk pastikan apakah langkah yang boleh kita ambil untuk kita tangani perkara tersebut. Saya harap menjawab soalannya Puan. Okey, ada perbezaan ke stres kanak-kanak perempuan dan lelaki? Ya dan tidak, terpulang bagaimana cara mereka dibesarkan. Tapi selalunya anak lelaki ni dia lebih tingkah laku lah, dia lebih menunjukkan tingkah laku. Kalau kanak-kanak perempuan ni kadang dia bercakap sikit, dia bercakap, lepas tu nanti dia lukis, dia bagi tahu apa perasaan dia dan sebagainya kan. Yang lelaki kebanyakan lah dari pengalaman saya, dia akan lebih menunjukkan tingkah laku dia. Okey. Tapi kadang-kadang ada anak lelaki yang dia banyak bercakap juga, jadi dia boleh je menyatakan perasaan dia. Jadi ada perbezaan cara dibesarkan kat situ lah. Adakah sifat pemarah atau terlalu sensitif merupakan penyakit keturunan? Okey, terima kasih banyak Puan Sohana. Ya dan tidak. Kita ada satu perbahasan antara pemarah ni adakah diwarisi. Okey, satu kemungkinan sebab saya tak pasti apa nama sejenis hormon ke apa yang memang kita warisi dari keluarga kita lah, daripada ibu ayah kita. So mungkin this kind of hormone, saya minta maaf saya tak ingat dia punya exact nama dia, tapi hormon ini dia menyebabkan kita lebih agresif daripada orang lain. Okey, jadi mungkin juga dia adalah satu keturunan atau mungkin kerana kita dibesarkan dengan cara yang cepat marah. So mungkin bila kita ada certain trigger, kita akan cepat marah. Ataupun terlalu sensitif, ada satu benda kita akan terlalu sensitif. Mungkin juga dari sudut badan kita memang macam tu, ataupun kita dibesarkan dengan suasana tersebut. Jadi ada beberapa punca utama lah. Okey. Encik Abdul Halim terima kasih banyak atas soalan. Ini banyak pasal kanak-kanak saya pasti kat sini ramai ibu bapa yang betul menguruskan anak-anak pun salah satu ujian juga kita di Tadika memang memberikan sokongan psikososial juga untuk ibu bapa, especially ibu bapa bekerja memang agak mencabar kerana bila anak-anak di rumah ni mereka rasa selamat. Dia rasa selamat dengan parent dia. Dia akan keluarkan diri dia yang sebenar, full gear. Gear 5 terus. Dia tak ada tahan-tahan. Kalau tadika tu macam nanti teacher marah ke, nanti teacher cakap apa kan. Dia ada gear 1, gear 2. Tapi kat rumah dia akan tonjolkan diri dia yang sebenar-benarnya kerana dia rasa selamat dengan kita. Jadi soalan Cik Abdul Ali, adakah anak-anak yang hyperaktif atau lasak tanda dia mengalami masalah stres? Okey. Tak semestinya. Kadang-kadang untuk menyatakan satu-satu kanak-kanak tu hyperaktif ataupun lasak, kita perlu tengok beberapa ciri. Adakah hyperaktif atau lasak tu sehingga dia membahayakan diri dia, membahayakan orang lain? Itu kita kena cek lebih mendalam, kena perlu dibawa pada pediatrician ataupun pakar psikologi kanak-kanak untuk yang hyperaktif. Tapi kadang-kadang kelasakan, lasaknya seorang anak ni juga adalah tanda dia sihat. Sebab kalau anak tu bergerak sana sini memang kanak-kanak ni dicipta untuk bergerak. Dia punya jantung dia lebih laju daripada jantung kita. Kalau kita biasa normal 60 ke 100, mereka could be double than that. Mereka kena bergerak. Kalau yang tak bergerak, itu yang mungkin stres. Contohnya kanak-kanak yang duduk tengok gadget terlalu lama, tengok skrin tonton skrin terlalu lama, dia boleh menyebabkan otak mereka stres dan dalam jangka masa panjang boleh memberi kesan kepada jantung, perkembangan kesihatan jantung mereka dan juga tekanan immune system mereka. Jadi nak kata hyperaktif lasak tanda stres tu tak semestinya lah. Kalau hyperaktif tu yang dah peringkat tak normal, kena check dengan ahli psikologi ataupun pediatrician. Nak bezakan sebab kadang-kadang parents ni saya faham untuk yang kadang-kadang anak tu aktif tapi dia dah panggil hyperaktif dah.
Ya, padahal anak tu aktif yang sihat, memang kanak-kanak kena bergerak. Itu yang aktif tu, yang menjerit kan, melompat, manjat-manjat tu. Itu yang kanak-kanak okay, good, sihat. Ya. Alright. Okay, saya Puan Izzati ada Ya. lagi seorang. Ya. Ada Puan Nur Hayati tadi ada raise hand. Sila sila. Puan Nur Hayati nak tanya. Okey, sila Puan. Puan Nur. Okay. Saya tertekan tadi. Alright. Okey, tak apa. Banyak. Okey, ada lagi ke satu lagi soalan kalau saya boleh buka sebelum kita tutup majlis kita pada hari ini? Tak ada Okey, kalau tak ada, terima kasih banyak Puan Izzati.